Nabi SAW bersabda, setiap orang mukmin, maknanya setiap orang beriman, dia ada dua pintu di langit. Pertama, pintu turun rezeki. Dan kedua, ialah pintu naiknya amalan. Maksudnya berapa banyak amalannya naik, maka itulah kadar banyak turun rezeki tadi. Rezeki yang kita masukkan tadi itu ialah rezeki rohani. Maksudnya apabila dia naikkan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan membalas dengan rezeki kerohanian yang lebih agung daripada rezeki yang kita biasa faham, ialah makanan, minum, air seumpamanya. Jadi dalam hadis, dalam ungkapan ni, Sayyidina Ali nak bagi tahu, apabila seseorang tadi mati, maksud orang mukmin tadi meninggal dunia, maka tiada lagi dah tempat. Maksudnya tempat naik amalan tadi sudah tidak berfungsi lagi. Maka tempat tersebut, tempat yang akan dinaikkan amalannya tadi, yang akan disimpan di situ tu akan menangis. Kerana amalan sudah tidak bertambah lagi. Kerana tuannya telah meninggal dunia. Betul, kedua yang akan menangis kepadanya ialah tempat dia semayang tadi. Tempat ibadat pun akan menangis kerana tiada lagi dah orang beriman beribadat di atasnya. Dan begitu dalam hadis-hadis yang lain dia kata, termasuklah ikan-ikan di laut, burung di udara, segala makhluk akan menangis kesedihan kerana kematian orang tersebut. Jadi persoalannya, kenapa menangis tadi? Maksudnya pertama sekali kita bincangkan, boleh ke menangis? Maksudnya di sisi ulama tasawuf, maksudnya mereka beriktikad bahawa segala yang Allah Ta'ala ciptakan hidup. Maksudnya segala makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ni, dia mempunyai roh. Jadi dia boleh menjadi saksi di akhirat. Saksi kepada amal yang kita buat, saksi kepada kejahatan yang manusia buat. Jadi apabila semua makhluk yang Allah Ta'ala cipta mempunyai roh, maka dia boleh berinteraksi dengan benda sekeliling. Maksudnya dia boleh sayang kepada benda di sekelilingnya, dan dia boleh benci kepada benda yang berada di sekelilingnya. Jadi pertama sekali, boleh makhluk yang lain selain daripada manusia, selain daripada malaikat dan jin, mereka juga boleh menangis kerana mereka mempunyai perasaan. Dia mencintai dan dia boleh membenci. Yabki alaihi musallahu, maksudnya tempat semayangnya akan menangis kepadanya. Betul, kedua yang kita nak bincangkan tadi, kenapakah menangis tadi? Kan, maksudnya setelah kita mengetahui semua makhluk ni mempunyai perasaan, dia boleh merasai benda sekelilingnya. Jadi kenapakah makhluk tadi menangis? Tempat semayang menangis, tempat naik amalan pun menangis, makhluk-makhluk sekeliling binatang menangis. Jadi kalau kita nak, dalam hadis yang lain, Nabi kata, tiadalah musibah yang paling besar yang menimpa manusia daripada kematianku. Maknanya musibah ni macam-macam, gempa bumi, banjir kilat, seumpamanya. Tapi ketahuilah bahawa musibah yang paling besar ialah kematian Nabi Muhammad SAW. Dan selepas itulah, kita faham musibah yang paling besar ialah kematian sahabat-sahabat baginda. Musibah yang paling besar lepas tu ialah kematian ulama-ulama pewaris Nabi. Dan salah satu musibah juga yang menimpa umat manusia ialah kematian orang-orang beriman. Kematian orang-orang yang soleh. Dan apabila mati saja orang-orang beriman dan orang-orang soleh ni, terhentilah turunnya rahmat kepada kawasan tersebut. Jadi apabila rahmat tadi berhenti dengan sebab kematian mereka, maka itulah sebab kenapa makhluk sekeliling tadi menangis. Maksudnya apabila ada rahmat, ada sumber rahmat turun, seseorang manusia, seseorang ahli ibadat, satu orang soleh, maka rahmat tadi akan ditompang oleh tanah. Maksud tanah tadi akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditompang oleh tumbuh-tumbuhan. Kan, maksud tumbuh-tumbuhan tadi akan membesar dengan subur. Akan ditompang oleh binatang-binatang. Kan, maksudnya binatang-binatang pun akan membesar, subur. Tiada apa dia? Bergaduh. Jadi semua itu ialah asal daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila rahmat Allah turun di sesuatu kawasan disebabkan adanya orang soleh, maka semua makhluk mendapat manfaat. Dan semua makhluk tadi merasakan manfaat tersebut.
Jadi sekiranya kita manusia tidak merasai kemanfaatan wujudnya orang-orang soleh, kemanfaatan wujudnya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah tandanya kita lebih teruk daripada makhluk tadi. Kan kita lebih teruk daripada makhluk yang kita sangkakan tak baik tadi. Maksud kita memandang rendah kepada binatang, kita memandang rendah kepada pokok, kita memandang rendah kepada burung. Tapi pada hakikatnya makhluk-makhluk ni lebih faham, lebih memuliakan kekasih Allah daripada manusia yang telah terhijab hatinya, yang lebih mementingkan kepada dunia, memuliakan dunia ataupun mengagungkan dunia.